Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar semua hari ni? Sehat? Baik. Ah, Baik. okay, Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT kerana semua dalam keadaan yang sihat. Cuma kita dapat tahu ada beberapa daripada kawan kita yang kurang bernasib baik, yang ditimpa sikit ujian daripada Allah Ta'ala. So sama-sama lah kita doakan kepada kawan-kawan kita tu. Yang cikgu ingat. Tahu kan siapa? Antaranya Zarif kan. Zarif dengan siapa nama ni? Kalisha. Tak silap cikgu, Kalisha. Okey, kita doakan sama-sama. Kita doakan mereka, semoga mereka akan kembali sembuh balik, InsyaAllah, dan kita boleh sambung ber-PR bersama-sama dengan cikgu. Okey, kelas. So tanpa cikgu melengahkan masa, okey, cikgu rasa better cikgu tunjukkan skrin tentang apa yang kita nak belajar hari ni. Okey. So kita nampak tak skrin ni tu? Nampak Okey. So hari ni kita nak belajar tentang tempoh masa. Ada dua benda kita nak belajar hari ni, iaitu tempoh masa dan juga anggaran masa. Okey, tempoh masa dan juga anggaran masa. Okey, untuk Asya cikgu ambil kehadiran kejap lagi Okey, semua orang buka buku My DSKP muka surat 74. Betul, 74. Okey, tulis hari dan tarikh Okey, kejap. Okey, okey, so kita tuliskan hari ni. Hari ni hari apa kelas? Isnin. Okey, hari Isnin. Okey, tolong tuliskan hari Isnin. Okey, tarikh kita pada hari ni ialah 16 hari bulan Ogos 2021. Okey, apa yang kita nak belajar hari ni? Yang pertama sekali ialah tempoh masa, iaitu 4.2.1 menentukan tempoh masa. Okey. Tempoh masa melibatkan unit jam dan minit dalam tempoh 24 jam. Maksudnya dalam satu hari je. Dia tak adalah sampai masuk tempoh masa sampai 2 hari, 3 hari, tak ada. Maksudnya dalam hari yang sama. Sebab awak masih lagi darjah 4, kita belajar dalam tempoh dalam satu hari itu saja. Maksudnya tak sampai ke hari lain. Okey, pernah dengar tak perkataan tempoh masa? Pernah. Okey, apa maksud tempoh masa? Siapa tahu apa itu tempoh masa? Tempoh masa ni benda apa? Dalam bahasa yang awak senang faham. Okey, waktu. Okey, itu yang Zaidi cakap. Okey, ada lagi tak murid lain? Apa itu tempoh masa? Apa yang awak faham lah. Tak apa, awak bagi tahu je cikgu. Apa yang awak faham tentang tempoh masa? Okey, cikgu bagi contoh lah. Cikgu tempoh masa, cikgu mengajar awak ialah selama 1 jam. Okey, ada yang cakap perjalanan masa. Okey, nak tepat, tapi kurang detail, kurang jelas. Okey, cikgu bagi tahu tempoh masa. Tempoh masa maksudnya contohnya macam ni. Berapa lama contohnya cikgu mengajar awak selama 1 jam. So apa awak faham tentang tempoh masa? Apa benda 1 jam tu sebenarnya benda apa? Waktu lah cikgu. Okey, waktu. Okey, betul, tapi tak tepat. Awak tak jelas. Tak apa nak jelas waktu apa. Waktu tu terlalu besar. Siapa nak try? Nak cakap boleh, nak tulis pun boleh. Siapa boleh jawab, dia pandai. Sebelum cikgu bagi jawapan lah. Okey. Tak ada siapa nak jawab? Zaidi tak nak try? Ibnu? Pening lah. Pening? Tak tahu lah. Tak tahu juga. Uzaifah? Benda yang kita buat. Oh, benda yang kita buat dalam 1 jam. Okey, hampir tepat. Tapi tak waktu matematik. Okey, yang tadi siapa tadi cakap dengan cikgu tadi? Tak silap cikgu dia punya komen dia tulis
benda yang kita buat dalam 1 jam. Okey. Benda tu dah nak betul lah tapi bukan benda. Kita tak sebut benda. Jawapan yang diberi oleh Suraya Kamal ni hampir betul tapi tak berapa tepat. Okey, cikgu bagi tahu Okey, tempoh masa ni bermaksud masa yang digunakan. Okey. Tempoh masa ni ialah masa yang digunakan. Catat kat dalam bahagian atas dalam suatu peristiwa. Okey. So tempoh masa ni ialah masa yang digunakan dalam suatu peristiwa. Contohnya peristiwa kita hari ni ialah awak masuk kelas PDPR. Itu peristiwa. So berapa lama masa yang digunakan? 1 jam. Itu maksud dia. Tempoh masa ni ialah masa yang digunakan dalam suatu peristiwa. Itu maksud tempoh masa. Okey, tempoh masa tu nama pendek dia. Nama panjang dia maksudnya masa yang digunakan dalam suatu peristiwa. Contohnya macam awak. Awak mandi, awak masuk bilik air pukul 7. Awak keluar 7 suku. Jadi awak berapakah masa yang digunakan untuk awak berada dalam bilik air? Berapa minit? Awak masuk pukul 7. Awak keluar 7 suku. 7.15. So, berapa minit awak ada dalam bilik air? 15 minit. 15 minit. Okey. Okey, so maksudnya 15 minit. Itulah ceritanya. Maksudnya, masa yang digunakan untuk awak dalam bilik air untuk mandi dan sebagainya ialah selama 15 minit. Itulah tempoh masa. Okey, sekarang kita tengok soalan yang pertama. Okey, untuk nak mengira tempoh masa, dia ada 3 cara. Okey, yang pertama sekali menggunakan cara dalam bentuk muka jam. Okey, yang pertama sekali menggunakan muka jam. Muka jam ni untuk nak faham konsep macam mana nak dapatkan jawapan tu. Okey, dia ada 3 cara. Yang pertama muka jam, yang kedua garis nombor, garis masa. Garis masa ni untuk yang masa yang lebih lama lah, yang panjang. Kalau untuk muka jam selalunya kita guna sampai minit saja. Kalau melibatkan jam dia tak sesuai nak gunakan muka jam. Melainkan kalau awak ada jam yang betul-betul, maksudnya jam yang dekat dinding tu, baru awak boleh guna. Tapi kalau takat gambar, awak tak payah sikit nak buat. Okey, so untuk latihan 1 ni, kita nak kira tempoh masa menggunakan muka jam disediakan selalunya sampai minit je. Maksudnya berapa minit saja, tak sampai 1 jam pun. Okey, untuk pertama sekali dia buat, macam mana dia buat? Dia tulis dekat sini A waktu mula. Waktu mula dekat sini siapa boleh beritahu cikgu pukul berapa peristiwa ni bermula? Siapa boleh beritahu cikgu? Pukul berapa ni? 94 minit. 94 minit. 94 ke 95 minit? Okey, dia bermula pada 95 minit. Okey, tak kisahlah AM atau PM pun. Dia tak bagi tahu petang ke atau dia tak bagi tahu malam atau pagi, betul tak? Sebab yang pastinya ada 2 je, sama ada AM atau PM. Tapi kalau kita AM pun boleh, PM boleh, tak ada masalah. Tu dia lah AM, mungkin 9 pagi lah. Kita letak pagi. Maksudnya peristiwa ni bermula pada jam 9.05 pagi. Okey, itu maksud dia lah. Okey, sekarang ni tiba-tiba jarum panjang ni ialah jarum minit, betul tak? Dia berada pada kedudukan 1. Okey, semua orang tengok Tengok dulu, lepas ni baru buat. Okey, dia berada pada kedudukan yang 1. Kemudian jarum panjang ni dia bergerak daripada nombor 1, dia bergerak sampai ke nombor 4. Maksudnya jarum minit ni dia bergerak dari nombor 1 bergerak sampai ke nombor 4, bermaksud berapa minit masa yang telah berlalu. Tu maksudnya. Okay, so cikgu pun buatlah lompatan ni sebanyak 3 kali. Kenapa cikgu lompat sampai 3 kali? Sebab dia sampai nombor 4 saja. Okay, so cikgu pun buatlah yang pertama sekali 1. Okay, 1 ni bermaksud 5 minit. Okay, dia pakai sifir 5. Sebab muka jam dia pakai sifir 5. Tahu kan? Semua orang tahu kan? Pakai sifir 5 kan untuk muka jam kan? Semua orang tahu. Jadi bila 1 kali bergerak, bermaksud 5 minit. Kalau 2 kali gerak, bermaksud 10 minit. Betul tak? Sebab 2 kali gerak. Okey, tapi sekarang ni kita nak gerak sampai nombor 4. Jadi bila sampai nombor 4, bermaksud dia kena gerak berapa kali? 3 kali. So kalau 3 kali, berapa minit tempoh masa yang digunakan? So apakah jawapan dia? 15. So jawapan dia ialah 15 minit. 15 minit. Okey, so jawapan dia adalah 15
minit. Maksudnya waktu tamat adalah pada jam 9.20 AM. Tu maksud dia. Maksudnya masa mula ialah 9.05 pagi atau AM. Masa tamat ialah 9.20 AM atau 9.20 pagi. Tu cerita dia. Maksudnya berapakah lama masa yang diambil dari pukul 9.05 pagi ni sampai 9.20 pagi. Maksud kita ambil masa sebanyak 15 minit. Okey, ni cikgu ajar cara guna muka jam. Dia sebenarnya ada cara lagi senang, iaitu cara pengiraan. Cara pengiraan paling cepat. Tak payah muka jam semua, tak payah. Tapi cikgu nak ajar konsep dulu. Okey, cikgu nak ajar konsep dulu. Tak payahlah tak payahlah bising-bising dalam tu. Okey, nak buka kamera buka, tak nak sebaik-baiknya bukalah. Okey, biar cikgu nampak. Okey, so kat sini untuk soalan A, masa yang diambil dari 5 pagi sampai 9.20 pagi ialah 15 minit. Okey, jangan sibuk-sibuk benda lain. Tengok kat skrin cikgu ni. Okey, sekarang cuba tengok soalan yang seterusnya. Soalan B. Okey, cikgu nak tanya awak. Soalan B ni. Masa mula pukul berapa? Masa mula. Siapa boleh beritahu? Tulis pun boleh, nak cakap pun boleh. 12. Okey, 12.20. Okey, kita ambil 12.20 PM lah sebab tengah hari kan. Kita ambil lah tengah hari. Okey, 12.20 PM. Okey, masa tamat? Masa tamat. Pukul apa ni? Siapa boleh beritahu cikgu? Pukul 1. Bermaksud 1.00 PM. Betul tak? Okey, so itu maksud dia. Okey, so sekarang ni soalan ni dia tanya. Okey, soalan ni dia tanya. Berapa minitkah dari pukul 12.20 ni sampai 1 PM? Dia tanya berapa minit. So sekarang ni apa yang patut kita buat? Kita buat apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Kena buat apa sebenarnya? Kena lukis apa? Untuk kat atas ni dah ada anak panah. Kat bawah ni ada anak panah. Ada anak panah tak? Tak ada anak panah kan? So maknanya kita kena lukis anak panah. Okey, so kita nak start dengan nombor berapa? Anak panah tu kita nak start dengan nombor berapa? Nombor berapa? Nombor 4. So cikgu pun bulatkan nombor 4. Okey, so kita geraklah sampai tunjuk nombor 12, betul tak? Okey, so kita geraklah. So sekali tulis 5 minit. Macam tu. Tulis macam tu. Okay, disebabkan ni ada gangguan, so cikgu padam dulu. Okey, 5 minit. Okey, sekarang pergerakan yang kedua. Berapa minit dah? Gerak 2 kali. Berapa minit? 10 minit. Tulis. Semua orang tahu kan nak buat ni kan? Senang je sebenarnya. Gerakkan saja sampai nombor 12. Okey, gerak lagi sekali. Berapa minit? 15 minit. Tulis 15 min pun boleh. Tulis 15 min pun boleh. Cikgu faham lah tu. Okey, 7 sampai nombor 8. Berapa minit? 7 sampai 8. Dari nombor 7, jarum ni sampai nombor 7. 20 minit. Tu dia 20 minit. Okey, 8 sampai 9. 25. Okey, guna sifir 5 kan? Semua orang tahu tak ni sifir 5 ni? Senyap je ni yang... Tahu cikgu. Okey, bagus. 25 minit. Okey, 9 sampai 10. 9 sampai 10. 40. Apa cepat 40 ni? 30. 30 dulu. Relax. Sambung. 30 cikgu. 30. Okey, 10 sampai 11. 35. Okey, bagus. 35. Tengok cikgu buat macam mana. Okey, last kali sampai nombor 12 je. Sampai nombor 12. Berapa? 40. So, jawapan dia berapa minit? Okey, very good. So, jawapan dia ialah 40 minit. Maksudnya, dari pukul 12.20. Okey, tulis kat situ jawapan dia. 40 minit. Mesti lukis anak panah tu. Tak ada anak panah salah. Kena tunjukkan macam mana boleh dapat tu. Kalau tak buat anak panah, tak labelkan 20 minit, 30 minit, 10 minit ni, tak ada markah. Okey, so maknanya masa yang diperlukan dari 12.20 PM sampai pukul 1 PM ialah selama 40 minit.
Okey, ialah selama 40 minit. Ni guna gambar rajah, okey? Guna gambar rajah muka jam. Okey, setakat ni senang ke susah? Faham tak ni? Cikgu ajar soalan B ni, faham ke tidak? Faham cikgu, faham. Okey, faham bagus. Senang je kan? Gerakkan anak panah je. Lepas tu kira lah guna sifir 5. Okey, sekarang cuba tengok soalan C. Okey, cikgu nak tanya Syafira. Pukul berapa dia mula? Waktu mula pukul berapa? Syafira. Pukul apa ni dia start ni? Waktu mula pukul apa? 5 5 PM lah kan? 5 PM boleh, 5 AM pun boleh, tapi 5 PM lah. Selalunya ni ambil petang ni. 5 PM. Sebab dia tak cakap ini petang atau pagi. So terpulang lah pada kita. Okay, tak ada masalah pun nak ambil petang atau pagi. Sebab soalan ni dia tak bagi tahu ni pagi ke petang. Suka hatilah. Tapi takkanlah 5 malam. Mana ada 5 malam? Betul tak? Mestilah 5 petang ataupun 5 pagi. Dua tu sahaja. 5 tengah hari lagi lah tak betul. Ada pun. Mana ada 5 malam ni tu? Itulah masalahnya. Sebab tu kita kena pandai pilih. Janganlah kita merepek tulis 5 malam. Apa ni? Mana pernah ada 5 malam? Jadi kat situ pun kita dah dapat tahu awak sebenarnya tak faham. Okay, so sekarang ni dia start daripada 12 sampai nombor 10, betul? Okay, so sekarang ni kita nak start dari mana dulu ni? Start nombor apa ni? Nak bulat nombor mana dulu first? Cepat. Waktu tamat ni. Nombor apa? Nombor 12 lah kan? 12 lah. Start nombor 2. Apalah nombor 5 pula ni? Jarum pendek dia tidak terlibat. Jarum panjang saja. Sebab ni melibatkan minit. Okey, bila melibatkan minit, hanya jarum panjang saja. Jarum pendek tidak terlibat. Okey? Okey, so kita start dengan 12. So 12 bila start dengan nombor 1, dia berapa minit dah? 12 pergi ke nombor 1. Berapa minit? 10. Apa pula 10 pula? Baru nombor 1. 5 minit barulah. Gerak 5 lah, sifir 5. Mana ada sifir 10? Jam kan sifir 5. Okey, 1 sampai 2. 1 sampai 2, 10. 10. Tulis 10. Okey, 2 sampai 3. Siapa tahu buat je sendiri. Yang tak tahu tengok depan. 2 sampai 3. Cepat. 15. 15. Okey, mungkin awak tengah buat ni. Okey, 3 sampai 4. 3 sampai 4. 20. Okey, 20. Okey, tulis 20. Siapa yang jawab tu bagus. Okey, 4 sampai 5. Selesaikan. 25. Okey, 5 sampai 6. 5 sampai 6. 30. Okey, 6 sampai 7. 40. 6 sampai 7. 35 dulu. Jangan melompat laju sangat. Okey, 7 sampai 8. 40. Okey, 40. Okey, 8 sampai 9. 45. Okey, 45. 45 cikgu. Okey, 9 sampai 10. 50. 50. Okey, sampai situ je kan? Nak naik lagi ke? Tak payahlah. Mana boleh naik dah, sampai sini je. Sebab jarum panjang dia bergerak sampai nombor 10 je. Kau jangan naik sampai nombor 12 balik. Buat apa? Sampai 10 berhentilah sebab dia memang sampai sini je jarum panjang dia bergerak. Okey, so maksudnya berapa minit ni dia ambil masa? Peristiwa ni ambil masa berapa minit? 50 minit. 50 minit. Tulis 50 minit. So masa tamat dia ialah pukul apa ni? 5 apa ni? 5 5.60. 5.50 ni. Ni jarum panjang ni 50. Jarum panjang ni tunjuk nombor 10 ialah 50. So 5.50 PM. So masa tamat dia ialah 5.50 PM. Okey, ini adalah cara menggunakan gambar muka jam. Okey, menggunakan gambar muka jam memang senang. Semua orang boleh nampak. Okey, guna sifir 5 saja, bergerak-bergerak sampai mana dia berhenti. Itu saja. Okey, tapi soalan yang kedua.
Cuba tengok latihan yang kedua. Okey, latihan yang kedua ni dia melibatkan jam dan juga minit. Ni susah sikit sebab menggunakan garis nombor. Menggunakan garis nombor. Bukan garis nombor, garis masa. Silap, garis nombor pula. Menggunakan garis masa. Okey, sekarang ni cuba semua orang tengok kat depan. Cuba tengok latihan 2. Okey, semua orang tolong berikan perhatian dan senyap Okey, cuba tengok kat depan. Okey, cikgu dah buatkan petak dah. Okey, kira tempoh masa menggunakan garis masa yang disediakan. Kali ni cikgu sediakan. Selalunya dalam periksa dia tak sediakan. Tapi kalau dalam periksa, awak tak payahlah guna garis nombor. Tak payahlah guna garis masa, tak payahlah guna gambar jam tu. Ada satu lagi cara lagi senang. Guna cara pengiraan. Lepas ni cikgu ajar macam mana nak guna pengiraan. Okey, tapi kali ni cikgu ajar basic dulu. Lepas ni baru ajar kira. Okey, sekarang kita ada 3 cara. Yang pertama guna muka jam. Yang kedua garis masa. Yang ketiga cara menggunakan bentuk lazim. Bentuk lazim lepas ni. Last kali. Okey, so sekarang ni dia ada 3. Tapi lagi bagus guna bentuk lazim. Lagi senang. Okey, guna garis masa ni susah sikit. Okey, semua tengok depan. Waktu mula ialah 7.50 AM. Sebab tu cikgu letak kat sini. Nampak cikgu letak kat sini. Ni first lah. Memang dia start kat sini kan. 7.50 AM ni adalah masa first. Okey. Bila kita nak bergerak. Kan. Kita nak bergerak sampai 11.50. Cuba awak tengok. Yang berbeza hanyalah depan ni saja. Betul tak? Ni 7. Yang ini 15. Belakang semua sama. Betul tak? Belakang 50. So yang ni 50. Maksudnya sebenarnya dia guna sistem. Dia guna 1 jam, 1 jam, 1 jam. Okay, sebab tu lah cikgu lengkap. Sebab tu cikgu buat macam ni. Yang ni 7.50. Kemudian dia sambung dekat sini. Cuba tengok kat nombor 2 pula. Yang warna hijau ni. 8.50. Lepas tu dia sambung lagi. Lepas 8, 9.50. Sambung lagi. Lepas 9, lepas tu 10.50. Okey, sampai 11.50 cikgu berhenti. Okey, sampai 11.50 cikgu berhenti. Dah cikgu tak buat lagi dah petak-petak kat tepi ni. Dah habis dah. Sebab kita punya target sampai 9.50 je. Okey, sekarang ni barulah kita kira berapakah dia melompat. Okey, so sekarang ni cikgu tengok dari sini sampai ke sini dia lompat sekali. Sebab tu lompat sekali maksudnya 1 jam. Dari sini lompat ke sini pula 2 kali bermaksud 2 jam. Dari 9.50 dia bergerak ke 10.50, bergerak sebanyak dah 3 kali dah gerak, so 3 jam. Dari 10.50 sampailah waktu yang kita nak. Memang senang pun, ada yang kata senang, ada yang susah. Okey, dari 10.50 sampai ke 11.50 dia berhenti sampai masa tamat ialah 4 jam. Jadi cikgu nak tanya, tempoh masa berapa jam? 4 jam. 4 jam. So jawapan dia 4 jam. Tak ada minit. Okey, dia tak ada minit sebab dia memang genap-genap. 7.50, 11.50. Dia genap-genap. Cantik je. Belakang dia cantik. So, bila belakang dia cantik, senang. Yang berubah depan saja. Jam saja berubah. Minit tak berubah. 50, yang ni pun 50. Itu senang lah. Okey, kali ni cikgu ajar soalan B. Masuk soalan C susah sikit. Awak tengok Soalan B pun senang. Okey, semua orang tengok soalan B. Cuma bezanya soalan B ni, dia tidak ada nombor dekat petak-petak ni. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak, apa yang patut kita isi dalam petak yang pertama? Ni. Nombor. Yelah nombor. 6.15. Tulis. 6.15 PM. Okey, itu nombor yang pertama sekali. Okey, yang kedua? Yang kedua, siapa boleh tahu? Okey, bagus. Suraya yang guna akaun Suraya ni. 7.15. Mestilah lepas nombor 6, mesti nombor 7. Tapi minit dia tak berubah. Minit dia sama, tetap 15. Okey, tetap tak berubah. Sama, dia semua sama. Okey, 15. So, dapat 7.15. Okey, yang ketiga. Yang ketiga punya kotak pula. Apa dia? 8.15. 8.15. Senang je sebenarnya. Okey, 8.15. Semua orang tahu, boleh buat sendiri. Mungkin ada yang malu nak bercakap ni kan. Terus buat. Okey, yang terakhir sekali. 9.18. 9.18. 9.15 9.15 cikgu. Okey, 9.15. Sebab memang kita punya target pun 9. Betul. So memang kita punya target pun sampai 9.15 je. Sebab itulah kita berhenti sampai 9.15 saja.
Faham tak ni? Janganlah pergi sampai 10.15, 11.15. Buat apa nak pergi sampai ke masa ke depan? Sebab kita nak target masa tamat sampai 9.15 je. Janganlah nak over pula sampai ke depan. Okey, sekarang kita lukiskan dia punya nombor 1 dia. Okey, nombor yang pertama sekali 1 jam. Okey, nombor 2 2 jam. So yang ketiga 3 jam. So maknanya berapa jam ni? Dari 8.15 sampai 9.15. 3 jam. So maksudnya betul. So maksudnya masa yang digunakan dari 6.15 PM sampai 9.15 PM ialah selama 3 jam. Selalunya kalau tempoh masa ni dia ada guna perkataan, dengar, dia ada guna perkataan selama. Bila sebut selama 3 jam, itu sebenarnya itu adalah tempoh masa. Dia ada guna perkataan selama. Selama tu maksudnya tempoh masa lah tu. Saya mandi selama 15 minit. Tempoh masa. Saya belajar di sekolah selama 7 jam. Itu tempoh masa. Saya buang air besar selama 10 minit. Itu tempoh masa. Okey, itu semuanya adalah tempoh masa. Ada perkataan selama je. Itu adalah tempoh masa. Okey, cuba tengok soalan C. Soalan C ni susah sikit. Okey, semua orang tengok depan. Soalan ni beza sikit dengan soalan beza sikit dengan soalan A dengan soalan B. Nampak tak? Okey. Sekarang ni cikgu sekarang ni cikgu tengok Okey, 1.10 AM memang sama lah. 1.10 semua sama. Okey, kemudian lepas tu dia start dengan 2.10 pula. Okey, cikgu gunakan pen warna hijau supaya awak boleh nampak. Okey, yang pertama sekali dia start dengan 1.10 pagi. AM lah pagi tu. 1.10 AM ialah pagi. Okey, kemudian dia sambung dengan 1 jam yang pertama iaitu 2.10 AM. Dah 1 jam. Okey, dari 2.10 sampai 3.10 dah jadi 3 jam. Okey, ni sama 2 jam. Dari sini sampai ke sini 2 jam. Okey, dari 3.10 sampai 4.10 jadi 3 jam. Okey, sepatutnya dengar ni. Sepatutnya yang ini mestilah 4 apa? Siapa boleh tahu cikgu? Yang sebenarnya yang ini sebenarnya apa? Siapa boleh tahu? Yang ini sebenarnya apa dia? Apakah nombor dia sebenarnya? Kat kotak tu. Kalau contoh ada kotak, sebenarnya patutnya kena tulis nombor apa? Ya, betul. Sepatutnya dia tulis kat sini 4. 4 ke 5? 5 kan? Apa pula 4 pula? Ni dah nombor 4. Mestilah 5. Mestilah 5. Okay, so sepatutnya dia dekat sini. Sepatutnya ni dekat sini yang warna hijau ni yang cikgu tunjuk ni. Sepatutnya dia dekat sini 5.10 AM. Betul tak? Tapi disebabkan Cikgu Asmawi cakap dia sampai sini je. Nampak tak ni? Dia sampai sini je. So bila dia sampai sini bermaksud dia tak maksudnya dia tak sampai sini lagi. Dia tak sampai ke sini lagi. Dia sampai separuh je. Dia sampai separuh saja. Sebab itulah dia jadi 4.40. Sebab kita hanya perlu tambah 30 minit saja. Tak sampai 1 jam pun. Macam mana dapat 30 minit ni? Cuba tengok. Okey, bila kita tambah 10 dapat 20. Tambah lagi 10 dapat lagi 30. Tambah lagi 10 dapat lagi 40. Nampak tak 40 ni? Nampak 40 ni? 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Okey, cikgu besarkan sikit. Mungkin tak nampak ni. Okey. Cikgu besarkan. Ni 10 kan? Dia target mesti sampai 40. Yang ni baru 4.10. Yang ni baru 4.40. So maknanya kita kena tambah lagi yang warna biru ni. So cikgu ambil lah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Barulah jadi 40 yang ini So maknanya yang warna biru ini yang masa yang masa yang kita nak kena tambah lagi. Sebab itulah dekat sini dia tulis dari sini sampai sini 30 minit. Okey. Faham tak ni? Nampak tak ni 30 minit? So maknanya tempoh masa dia berapa? Tempoh masa. Macam nak tulis jawapan? Tempoh masa dia 30 minit. So jawapan dia ialah 3 jam 30 minit. Soalan ni susah sikit lah. 3 jam 30 minit. Soalan ni susah sikit. Sebab soalan ni dia tak terus 1 jam 1 jam 1 jam. Okey, soalan D lagi lah susah. Dia kena fokus kat cikgu. Dia kena fokus lah.
Okey, soalan D lagi susah. Okey, sekarang kita nak isi apa dulu dekat kotak yang pertama ni? 2.30. Tulis. Semua orang tulis 2.30. Okey, so kita tulis 2.30 PM. Okey, petak yang kedua. Petak yang kedua. Cepat. 3.30. 3.30. Sebutlah seorang. Okey, 3.30 PM. Okey, seterusnya. Petak yang ketiga. 4.40. 4.30. 4.30 dia mesti sama. Okey, sekarang ni dah cantik dah yang ni. Okey, so maknanya kita pun lukislah yang ni kan. Okey, so yang di sini sampai sini 1 jam. Okey, ni semua orang tahu 1 jam. Yang ini 2 jam. Okey, semua orang tahu. Cuma dari sini sampai sini je. Okey, sekarang ni cuba awak tengok Ni 30 kan? Nampak tak? 30. Okey. Nampak 30 ni? 4.30. Okey, sebenarnya soalan ni ada silap sikit lah. Okey, baru cikgu nampak. Okey, soalan ni awak tukar. Tukar kat sini 4. Tukar nombor 4. Yang ni pun tukar nombor 4. Sorry Okey, sekarang cikgu nak tanya awak. Dari sini sampai ke sini. Ini 4.30. Nampak tak? Nampak jawapan ni 4.30. Kita punya target 4.45. Okey, sekarang ni nak kena tambah berapa minit lagi nak supaya jadi 45? Siapa boleh nampak? Maksudnya ni berapa minit? Yang kecil ni. Tambah 15. Okey, betul. Cuba awak tengok Ni 45 kan? Okey, cikgu guna warna merah supaya awak nampak. Okey, ni 45. Yang ni 30. Maksudnya tak sampai lagi. So, mana kita kena tambah lagi 15. Betul tak? Kan betul. 0 tambah 5, 5. 3 tambah 1, 4. Baru jadi 45. So, maknanya yang 15 ini adalah yang ini. Okey. So, betul kan Ni soalan ni silap sikit. Cikgu baru perasan. Soalan ni kalau nak tambah 5, sepatutnya kena tambah lagi. Cikgu lupa nak betulkan ni. Okey, so maknanya ni 4 betul kan? Okey, so ni 4. 4, 45. Okey, 4, 45. Maksudnya kita perlu tambah 15 minit lagi. Yang kecil tu adalah 15 minit. Okey, siapa boleh beritahu cikgu tempoh masa dia apa? 2 jam 15 minit. Okey, tuliskan jawapan dia. 2 jam 15 minit. Okey. Apa yang cikgu ajar tadi adalah 2 skill. 2 skill, iaitu skill yang pertama menggunakan apa? Yang first kali cikgu ajar tadi. Menggunakan apa? First kali. Guna apa? Muka apa? Seorang pun tak jawab ni. Guna apa tadi yang first kali? Muka jam. Okey, muka jam ni selalunya untuk minit saja. Dia tak ada jam. Tak sesuai untuk jam. Okey, dia sesuai untuk minit saja. Sebab tu cikgu tak suka pakai latihan satu ni untuk nak kira. Okey, sekarang latihan yang kedua. Latihan 2 sesuai untuk jam dan minit. Tapi bila melibatkan macam ni, jadi susah. Betul tak? Nampak tak cara ni nampak lagi susah kan? Tapi sebenarnya guna macam ni bukan semua murid dia faham benda ni. Bukan semua murid dia faham macam mana nak dapat 30 minit ni. Dia tak faham. Ada setengah murid dia tak faham. Dia tak tahu 4.10 ni macam mana jadi 4.40. Dia tak tahu. So ada cara lain yang lagi senang. Lepas ni cikgu ajar. Maksud sebenarnya kena tambah lagi 10, 10, 10. Apa dia? Kuis tu kejap lagi. 10, 10, 10. Maksudnya kita perlu tambah 10, 10, 10 dekat situ. Okey, so sekarang ni kalau ada masa kita buat kuis Okey, 10, 10, 10. Okey, kemudian yang ini pula. Yang ni lagilah susah. Ada kalau murid dia tak tahu 4.30 nak pergi kepada 4.45 dia tak tahu. Sebenarnya kena tambah 15. Kalau murid yang memang dia pandai mencongak memang dapat jawapan. Dia tahu ni 15 minit sebenarnya. Kalau yang tak kerti congak memang tergebil-gebil. Okey, sekarang ni dia ada lagi satu cara. Ni latihan 3. Semua orang tengok. Okey, latihan 3 menggunakan rumus pengiraan. Dia ada cara menggunakan rumus. Menggunakan rumus pengiraan. Okey, semua orang tengok ni.
Ni paling penting sekali. Ini yang paling penting. Latihan 3 ni paling penting. Mesti pandai buat. Tak boleh buat ni memang semua tak boleh jawab lah awak. Okey. Menggunakan rumus pengiraan. Okey, rumus pengiraan ni maksudnya cara mengira lah. Okey, cara mengira tempoh masa, dia ada cara dia. Cara dia ialah ambil waktu tamat. Kenal mana satu waktu tamat. Tolak waktu mula. Kena kenal. Kalau waktu tamat tak kenal, waktu mula tak kenal, awak tak boleh jawab. Okey, sekarang ni kita tengok soalan A. Soalan A, cikgu dah letakkan nombor dia. Okey, waktu tamat ialah 10.35 PM. Okey, ini siapa boleh beritahu cikgu? Ni sistem apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Ni sistem apa? Sistem apa ni? Baru belajar hari tu. sistem 12 jam ke sistem 24 jam? 12 jam. 24 jam. 24 jam. 24 jam mesti ada JAM. Ni sistem apa? 12 jam. Sistem 12 jam. Yang ada PM, ada AM, ada pagi, ada malam. Itu semua sistem 12 jam. Semua orang tengok. Tutup mic, dengar dulu. Okey. So sekarang ni dalam soalan ini dia beri dalam sistem 12 jam. Okey, bila kita nak mengira menggunakan rumus, kita mesti tukar benda ni kepada sistem 24 jam dulu. Kena tukar. Sebab itulah cikgu ajar tukar dulu hari tu. Sebab benda ni kalau awak tak reti tukar, awak memang tak boleh jawab soalan ni. Ni kena pandai tukar. Okey. Tapi wajib tukar ke cikgu? Apa dia? Wajib tukar ke cikgu? Wajib. Mesti guna sistem 24 jam. Okey, tengok kat sini. Okey, yang ni 10.35 ini, warna biru ni adalah waktu tamat. Betul tak? Waktu tamat. Jadi kita ambil ni 10.30 PM. Ingat, PM adalah past meridian. Kan cikgu cakap past meridian kan? Bila past meridian bermaksud kena tambah 12. Ingat lagi tak? Kena tambah 12. Cikgu cakap. So kena tambah 12. So bila kita tambah 12, dia akan jadi 10 tambah 12 adalah 22. Betul tak? Dapat 22. Betul? Kemudian 35 ni masih sama. 35. Okey, depan dia mesti ada jam. Betul tak? JAM. Betul tak? Ingat lagi ke tak ingat ni? Betul. Mesti ada jam kan? JAM. Kemudian ada 22, 35. Ni sistem 24 jam warna biru ni. Okey. Jam 22.35. Ya, 22.35. Okey, sekarang cikgu guna. Okey. Tunggu sekejap Okey, sekarang kita tengok waktu mula pula. Okey, waktu mula ini adalah sistem 12 jam. Tolong dengar ya Zaidi. Okey, waktu mula adalah sistem 12 jam dan ini adalah PM. Cikgu dah cakap kalau PM bermaksud past meridian. Past meridian mesti tambah 12. So cikgu pun tambahlah 12 dekat sini. Tambah 12 Okey, so kita bila tambah 12 dia akan jadi JAM. 10 tambah 12 ialah 22. Letak 22. Kemudian dapat 15. Okey, sekarang semua orang tengok ni dulu. Soalan cakap nak cari tempoh masa, dia menggunakan pengiraan. Caranya ialah masa tamat atau waktu tamat tolak waktu mula. Okey, sekarang cuba tengok bentuk lazim ni. Okey, cikgu besarkan sikit, mungkin ada yang tak nampak. Okey, semua orang tengok bentuk lazim dia. Nampak tak cikgu ambil 22.35? Kenapa cikgu ambil 22.35 dekat atas? Siapa boleh beritahu cikgu? Kenapa 22.35 ni dekat atas, bukan dekat bawah? Siapa boleh beritahu cikgu? Cepat. Seorang. Kenapa cikgu letak 22.35 tolak 22.15? Kenapa cikgu tak buat 22.15 tolak 22.35? Kenapa? Siapa boleh beritahu cikgu? Seorang pun tak faham. Sebab besar tolak kecil. Okey, tu nombor 1. Besar tolak kecil. Okey, itu betul nombor 1. Nombor 2, yang paling besar penting. Besar tolak kecil. Itu betul. Tapi sebenarnya itu bukan jawapan yang cikgu nak. Jawapan dia ada lain. Kenapa cikgu letak ni dekat atas? Kenapa cikgu tak letak ni dekat atas? Padahal ini yang depan, ni belakang. Kenapa? Cuba tengok formula, cikgu cakap apa? Cuba tengok tempoh masa punya rumus. Cikgu kata apa? Waktu apa dulu kat depan?
Waktu apa dekat depan ni sayang oi? Jam. Bukan. Jam. Waktu apa yang dekat depan ni? Cikgu tulis waktu apa dulu? Waktu tamat. Waktu tamat. Waktu tamat warna. Waktu tamat warna apa? Waktu tamat warna apa? Biru ke merah? Biru ke merah? Biru. Sebab tu cikgu letak biru dekat atas. Nampak tak cikgu letak biru ni dekat atas? Sebab dia kata waktu biru tolak waktu merah. Ataupun waktu tamat tolak waktu mula. Sebab itulah cikgu letak macam tu. Alamak, itu jawapan yang cikgu nak. Sebab besar. Memang betul. Memang waktu tamat tu lagi besar. Sekarang cuba awak tengok. Waktu mula ni. Dah faham ke belum? Waktu mula ni. Dia dekat belakang. So cikgu letaklah. Nampak ni. Jam 22.15 ni adalah warna merah. So patut cikgu buat macam ni. Macam tu. Dia syarat dia mesti pertama. Dengar. Semua orang tengok depan. Okey, ni syarat dia yang paling penting. Nombor 1, mesti sistem 24 jam. Mesti sistem 24 jam. Tak boleh pakai sistem AM, PM tak boleh. Sistem 24 jam. Okey, kalau dia jadi PM, awak kena tukar dulu kepada JAM ni. Kalau awak tak tukar, salah. Okey, nombor 2. Syarat nombor 2. Mesti betul formula dia. Formula mesti betul. Jangan suka-suka hati nak terbalikkan. Ambil 22.15 tolak 22.35. Salah. Mesti betul. Iaitu waktu tamat tolak waktu mula. Iaitu warna biru tolak merah. Bukan merah tolak biru. Kalau awak terbalikkan merah tolak biru, memang tak boleh jawab. Memang jawapan awak salah. Okey, so sekarang barulah kita kira. Okey, sekarang macam mana kita nak kira? Tengok macam mana cikgu ajar. Senang saja. Tolak je lah. Okey, 5 tolak 5. Berapa? 5 tolak 5. 5 tolak 5. Kosong. Tolonglah bagi seorang jawapan. 3 tolak 1. Sifah. 3 tolak 1 Sifah. 2. Okey. 22 tolak 22. Sifah. Okey, boleh buat garis. Boleh buat garis atau boleh tak payah tulis apa-apa. Okey, so dekat sini apakah jawapan dia? Dekat sini ada minit saja kan? So apakah jawapan dia? 20 apa sebenarnya? 20 minit. So jawapan dia adalah 20 minit. Lagi senang guna pengiraan. Sebab itulah awak kena pandai tukar masa. Sebab tu masa hari tu kita jawab kuis hari tu, guna Quizizz, cikgu perasan ramai yang salah. Aduh, pening kepala lah. Guna tempoh, guna penukaran masa tu ramai yang salah. Yang jawab betul, yang murid-murid yang terror tu lah yang depan depan. Kalau yang ni, habis, huru-hara semua. Nak tukar unit dia keliru. Mana satu besar, mana satu yang belas, mana satu 20 lebih, mana satu yang tak berubah. Okey, sekarang cuba tengok yang kedua ni. Okey, tengok soalan B. Okey, waktu mula 4.40 PM. Okey, 4.40 PM. Nampak kan? Okey, sekarang cikgu nak tanya awak. Nak tulis 4.40 ke kat sini? Mana satu waktu mula? 4.40. Masa tamat ialah 16.40. Kita kena buat apa? Ini PM ke AM? Cikgu nak tanya, PM ke AM? PM. PM cikgu kata kena buat apa dekat? Kena buat apa? Tambah 12. tambah 12. Okey. So jawapan dia apa? JAM. Cepat. JAM berapa? Lama seorang pun tak jawab ni. JAM berapa ni? 4 tambah 12. 14. 4 tambah 12. 14. 4 tambah 12. 40. Ya, 16. Apa pula jadi 14 ni? So jam 16.40. Okey, cuba tengok waktu tamat pula. Okey, waktu tamat adalah 6.40 PM. Ini adalah PM. PM ialah past meridian. Kena tambah dengan 12. Betul? 18.40. Okey, so jawapan dia JAM. 18.40. Okey, 18.40. Okey, bila kita dah dapat jawapan warna merah dengan warna biru ni, barulah kita masukkan dalam petak ni. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Merah tolak biru ke? Sabar. Merah tolak biru ke? Biru tolak kuning? Tolak merah. Biru tolak merah. Kena masuk betul-betul. Awak kalau salah masuk nombor, nanti jawapan jadi salah.
So, masukkan nombor dia. 18 dekat belakang untuk rumah jam. 40 dekat minit. Okey, kemudian warna merah 16.40. So, cikgu guna warna merah lah supaya awak boleh nampak. So, ambil 16.40 masuk kat sini. Mesti macam tu. Mesti betul. Okey, sekarang baru kita tolak kan. 40 tolak 40. Kosong. Kosong. Tulislah kosong. Okey, 18 tolak 16. Ataupun 8 tolak 6 lah. 8 tolak 6. Oi, 8 tolak 6 apa? 2. 1 tolak 1, kosong. Apa pula 12 ni? 1 tolak 1 kan kosong. Apa pula 12? So, maknanya 2. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak. Tempoh masa dia apa? 2 apa? 2 jam. 2 jam. Ada minit tak? Tak ada. Tak ada. Jangan tulis minit. Kenapa tak payah cikgu? Sebab tak ada minit. Mana ada minit, nampak ni kosong-kosong. So tak payahlah tulis minit ni. Minit tak ada. Memang dah habis. So lagi senang guna pengiraan daripada menggunakan garis masa, daripada menggunakan gambar jam. Yang ni lagi senang. Tapi syarat dia mesti tukar sistem 24 jam dulu. Okey, soalan C. Okey, cuba tengok soalan C. Tapi ni ada jam. Sekarang cikgu nak tanya, soalan C ni nak kena tukar kepada sistem 12 jam ke? Tak payah. Tak payah, sebab soalan ni dah cantik dah. Soalan ni dia dah tolong awak dah. Awak tak payah tukar lagi. Sebab memang bila kita nak masuk dalam rumah ni, dalam bentuk lazim ni, dia mesti ada perkataan JAM ni. Kalau dia jadi PM dengan AM ni semua tak boleh. Awak kena tukar dulu. Tapi untuk soalan C, semua orang beri perhatian. Untuk soalan C, memang dia punya nombor dia memang dah 24 jam. Jadi tak payahlah tukar lagi. Buat apa nak tukar, benda tu memang dah cantik. So ambil je lah nombor ni. Ambil je nombor ni. Ni untuk warna merah. Okey, yang ni untuk warna biru. Okey, sekarang masukkan dalam bentuk lazim dia. Okey, nak tulis apa kat sini? Dekat jam nak tulis nombor apa? Cepat. Waktu tu. Okey, 18.50. Tulis 18.50 warna biru dulu. Sebab cikgu dah kata waktu tamat dulu, bukan waktu mula. Waktu tamat dekat atas. Waktu tamat tolak waktu mula. Ya, tu kena hafal tu. Tu sangat penting tu. Kalau tak hafal tu tak boleh jawab. Okey, sekarang ambil 09.20 bermaksud 9 lah. Tulis 9 saja. 9 waktu minit dia ialah 20. Tolak lah. Okey, tolong tolakkan. Berapa jawapan dia? 50 tolak 20 atau 0 tolak 0, 0. 5 tolak 2. 5 tolak 2 berapa kelas? 12, 14, 15, 5 tolak 2 berapa? Seorang pun tak nak jawab cikgu. 3. Okey. 18 tolak 9. 9.30. 9.30. Okey, sekarang ni 9.30 ni bukan 9.30 pagi ya. Nak tulis apa ni? Nak tulis dekat tempoh masa, tulis macam mana? Kena tulis kat sini. 9 apa ni? 9 jam 30 minit. Ya, kena tulis. Kena tulis. 9 jam 30 minit. Kalau tak tulis, tak dapat jawapan. Awak buat macam ni saja, awak dapat 1 markah je. Kena tuliskan tempoh masa dia berapa. Kena tulis. Kalau tak tulis, tak ada jawapan. Okey, soalan D. Okey, ini soalan penyelesaian masalah sikit. Semua orang tengok depan. Haziq bersekolah pada pukul 7.30 pagi. Dia start Haziq ni start sekolah 7.30 pagi. Dia pulang ke rumah pada jam 13.20. Kira tempoh masa Haziq berada di sekolah. Okey, formula dia sama. Masa tamat tolak masa mula. Betul? Okey, sekarang cikgu nak tanya awak. Mana satu masa tamat? Mana satu yang warna biru? 13.20. 13.20. Tapi jam ni memang dah sistem 24 jam kan? So nak kena tukar ke? Nak kena tukar ke ni? Tak payahlah. Tak payah. Masuk saja. 13. Betul. 13.20. Okey, sekarang 7.30 ni masa apa? Siapa lebih tak cikgu? 19.30. 19. Jangan memandai-mandai. Ini pagi bang. Pagi bang.
Bukan malam. Pagi bang. Pagi maksudnya apa? Dia tidak berubah kan? Dia jadi JAM 0730. Awak jangan suka-suka semua nak tambah 12. Cikgu dah cakap. Tambah. Ya. Tambah 12 itu sekiranya dia selepas tengah hari. Ini pagi. Pagi tu belum tengah hari lagi. Jadi jangan tambah 12. Yang tambah 12 itu hanya untuk pagi dan malam sahaja. Fokus. Fokus. Maksudnya pagi ni tak sampai tengah hari lagi. Dia AM. AM ialah antemeridian. Antemeridian maksudnya sebelum tengah hari. Jadi tak perlu tambah 12. Yang tambah 12 hanya untuk PM. Ingat dalam kepala. Tambah 12 hanya untuk PM. AM jangan tambah 12. Pagi jangan tambah 12. Dia kekal. Cuma letak kosong je dekat depan. 0730. Maksudnya 7.30. Okey, masukkan kat sini. 7.30. Macam tu. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak. Okey, soalan ni susah sikit. Okey, semua orang tengok depan. Cepat dah, kita dah nak habis masa ni. Okey, 20 tolak 30. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Cikgu tanya. 20 minit. So, kita kena buat apa? Kita kena pinjam sebelah. Pinjam. So, sini akan jadi 12. Sini jadi berapa? Sini jadi berapa? Tak boleh. Letak 1 kat sini. Macam ni. Betul? Betul ke ni? Tak. Siapa cakap? Betul. Kenapa pula tak? So, nak kena buat apa? Nak kena tambah apa? Nak tambah apa ni? Okey, cikgu nak tanya awak. Awak pinjam 1 jam kan? Betul tak? Awak pinjam daripada 1 jam. Bila awak pinjam daripada rumah jam, awak pinjam 1 jam. 1 jam ni berapa minit? Cikgu nak tanya. 1 jam berapa minit? 60 minit. So bila kita pinjam 1 jam, so kena tambah 60 lah kat sini. Mana boleh tambah jadi 60 minit jadi. So jadi berapa minit semua? Jadi 60 tambah 20. Congak je ni. Jadi 9 minit. 60 tambah 20 dulu. Tambah dulu. Sebelum nak tolak, tambah dulu. Okey, dapat 80. Okey, tadi 20 kecil kan? Betul tak? Betul tak? Tadi 20 kecil. Bila kita pinjam, dia akan jadi besar. Iaitu 80. Nampak tak 80 ni dah besar? Okey, 80 ni boleh tak tolak dengan 30? Boleh ke tak boleh? Boleh tolak? Dah boleh lah sebab tadi tak boleh. Sebab tadi dia kecil. Sekarang ni bila tak boleh, kita pinjam dulu. Pinjam 12. Bila pinjam 12, daripada 13 jadi 12. Pinjam 1 kan? 1 jam bukan 10 minit. 60 minit. Sebab tu cikgu tambah 60. So, 60 tambah dengan 20 dulu. Dapat 80. So, 80 ni baru kita boleh tolak dengan 30 sebab dah jadi besar. Okey, sekarang congak. 80 tolak 30 berapa? 80 tolak 30. 50. Letak sini 50. Baru boleh tolak. Tadi tak boleh. Okey, sekarang 12 tolak 7. 12 bukan 13 lagi tau. Dah jadi 12 ni. Sebab tadi kita dah pinjam kan? 12 tolak 7 berapa? 10 tahun kemudian. 7. Berapa? 5. 5. Tulis 5. So, jawapan dia apa? Berapakah lama Haziq berada di sekolah? So, berapa lama Haziq berada di sekolah? 5 jam 50 minit. So, itulah jawapan dia. 5 jam 50 minit. Maksudnya Haziq berada di sekolah untuk belajar selama 5 jam 50 minit. Tu maksud dia. Bila kita nak tolak, tak boleh kena pinjam. Jangan main tolak je. 20 tolak 30, 10. Siapa ajar kau? 20 tu kecil. Mana boleh tolak? Ni buang. Tu apa tu? 20 tu kecil. Tak boleh. Kita kena pinjam. Macam tu ceritanya. Okey, cuba tengok soalan E pula. Soalan Faikah pula ni. Soalan E. Soalan E ni susah sikit. Sebab dia bagi maklumat dalam bentuk gambar. Awak kena baca ni. Kalau ni tak kerti baca, tak boleh jawab. Okey, muka jam menunjukkan waktu mula Faikah membuat kerja rumah matematiknya. Maksudnya dia buat
kerja matematik pukul berapa ni? Siapa boleh beritahu cikgu pukul berapa? Bagi tahu dalam pukul apa ni? 9.50. 9.50. Ini adalah sistem 12 jam. 9.50 PM ke AM ni? PM. PM lah. Mestilah buat kerja sekolah malam. Mana ada buat kerja sekolah pagi. Buat pagi pergi sekolah. Betul tak? Jadi 9.50 PM adalah waktu malam. Okey, bila kita nak masuk dalam jadual, kena guna sistem apa? 24 jam. So kena tukar dulu. Okey, so cikgu guna warna merah dululah tapi 12. pukul apa? 9.50 PM. Okey. So cikgu kata kena tambah 12 kan? 9 tambah 12 berapa? 9 tambah 12. 21. So jadilah jam 21.50. 21.50. Ini adalah waktu mula. Betul tak? Waktu mula-mula sekali Faikah buat kerja sekolah. Okey, dia tamat. Dia selesai. Nampak tak selesai ni? Selesai ni maksudnya habis lah. Habis buat kerja. Pukul 11.10. Okey, siapa boleh tolong cikgu tukar 11.10 ni kepada sistem 24 jam? Macam mana nak tukar ni? 23.10. Betul. Kan, 11 ni tambah dengan 12 kan? So dapatlah jam 23.10. Maksudnya dia tamat buat kerja sekolah pukul jam 23.10. Maksudnya dia tak dah habis dah buat kerja sekolah. Okey, sekarang baru kita tolak masa tamat, tolak masa mula. So mana biru tolak merah ke merah tolak biru? Biru tolak merah. Biru tolak merah sebab biru ni adalah masa tamat. Ingat cikgu dah kata mesti guna masa tamat tolak masa mula. Jangan gatal-gatal nak ambil masa mula tolak masa tamat. Salah nanti. So 23 dekat sini, 10 dekat sini. Okey, guna masa tamat. Masa tamat ialah 23.10. Masa mula ialah 21.50. Okey, sekarang kita buat sama-sama. Ini soalan dia pun sama macam tadi. 10 tolak 50. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. So kita kena buat apa? Pinjam kan? Pinjam sebelah. Okey, jadi berapa atas ni? 20? 20 apa? 22. 22. Semua tengok jangan main-main Okey, 22. So kini 10 ni tambah berapa? Tambah 60 sama dengan 70. So nak buat apa 70 dengan 50 ni? 70 tolak 50. Bagus. Samalah tolak. Mula-mula tak boleh tolak. Lepas tu kita dah boleh tolak lah sebab kita dah pinjam. So 70 tolak 50 berapa? 20. Kena ingat tu bila tak boleh tolak kena pinjam. So dapat 20. Okey, 22 tolak 21 ataupun 2 tolak 1. 2 tolak 1. 2 tolak 1. 1 lah. 2 tolak 2 kosong habis. So maknanya jawapan dia berapa minit? Berapa jam berapa minit? 1 jam 20 minit. So jawapan dia ialah 1 jam 20 minit. Macam tu. Soalan ni memang susah sikit. Kena baca dan faham. Lepas tu kena kenal mana satu nombor masa tamat, mana satu masa mula. Okey, sikit lagi yang soalan belakang ni tak susah pun, senang je. Okey, cuba tengok latihan 1.4.31. Anggaran masa melibatkan jam dan minit. Ni TP4. Tadi tu TP berapa tu? TP3 ke TP2? Sikit je, satu muka surat je. TP2. Tadi tu TP2, sekarang TP4. Ni lagi nampak je macam susah tapi senang je sebenarnya. Okey, sekarang kita tengok. Ni soalan nombor A. Senang saja kita baca. Okey, jarak perjalanan 100 km dengan menaiki kereta mengambil masa 1 jam. Maksudnya 100 km ambil masa 1 jam. Berapakah anggaran masa untuk sampai ke Seremban? Okey, cuba awak tengok ni. Okey, maksudnya dekat sini kalau dekat Seremban, kalau kat Seremban baru 85 km. Tapi dia kata kalau 100 km ialah 1 jam. Soalan dia, sampai Seremban baru 85 km. Okey, so mana satu jawapan yang betul? Masa
untuk sampai ke Seremban adalah lebih kurang 1 jam atau 2 jam? Seremban baru 85 ni. Mana satu? 1 jam ke 2 jam? Tak sampai 100 lagi ni. 8 jam. Mana satu jawapan dia? 1 jam. Minit. Tak, maksud cikgu jawapan dia kena garis. Jawapan dia ialah 1 jam. Lebih kurang tu kita ingat tau, anggar ni maksudnya agak-agak, bukannya betul-betul. Anggaran, nampak ni cikgu garis perkataan anggaran. Anggaran ni bermaksud tekaan. Tekaan yang bijak. Anggaran ni maksudnya tekaan yang bijak, bukan anggar suka hati je. Ini berapa lama ni? Oh, ini 1 juta tahun. Oh, ya Allah, jauh benar nak sampai ke Seremban. Padahal dari 100 kilometer 1 jam je. Takkanlah sampai 10 jam, betul tak? So, maksudnya anggaran ni bermaksud tekaan yang bijak, yang logik. Tak boleh tekaan yang tidak logik. Okey, selesai soalan A. Okey, soalan B. Cuba tengok soalan B. Makcik Kiah punya nasi lemak. Okey. Semua orang tengok. Okey, restoran Mak Kiah. Mak Kiah. Bukan Makcik Kiah, Mak Kiah. Mak Kiah membungkuskan. Semua orang tengok depan. Nanti kita lambat habis nanti. Okey, membungkuskan 200 bungkus nasi lemak dalam masa 30 minit. Semua orang tengok. Okey, 200 untuk 30 minit. Ni dia punya cerita dia. 20 nasi lemak, 30 minit boleh disiapkan. Okey, soalan dia cakap, berapakah anggaran masa yang diperlukan bagi membungkus 300? Dia up sikit. 300 minit, 300 bungkus, berapa minit? Okey, seorang dia tanya. Ni anggaran mesti pandai. Kalau tak pandai buat anggaran, awak tak faham soalan ni. Okey, berapakah anggaran masa diperlukan untuk membungkus 300? Okey, kalau 200 ambil masa setengah jam. Kalau 300 lagi banyak ke lagi sikit? Cikgu nak tanya. 300 lagi banyak nasi lemak ke lagi sikit? Lagi banyak. So bila banyak nasi lemak, lagi banyak masa ke lagi kurang masa? Lagi banyak masa. Itulah kita panggil sebagai anggaran. Lagi banyak masa. Okey, sekarang soalan tu kata membungkus nasi lemak, anggaran masa restoran Mak Kiah untuk membungkus 300 nasi lemak adalah kurang 40 minit ke lebih 40 minit? Cepat. Kurang daripada 40 minit. Kurang ke lebih? Lebih 45 minit. Mestilah lebih 40 minit. Lebih 45 minit. Okey, so ni jawapan dia. Lebih lah. Sebab 300 biji 300 bungkus mesti lebih. Takkanlah kurang 45. Kalau kurang, maksudnya bawah daripada 200 macam tu. Mungkin dalam 200.5. Macam tu. Okey, soalan seterusnya. Ni boleh jawab dalam bentuk bergambar pun boleh. Tak ada masalah. Bukannya dalam bentuk ayat je. Okey, soalan C. Seorang pelukis profesional memerlukan masa 5 jam untuk melukis 2 potret. Dengar. Dia nak buat 5 jam untuk buat 2 potret. Kira anggaran masa diperlukan untuk melukis 10 potret. Dia tanya 10 potret berapa masa diperlukan. Okey, macam nak buat ni? Siapa boleh beritahu cikgu nak kena buat apa? Kali je. Kali. Apa yang kena kali? Boleh je kali sebenarnya. Guna gambar pun boleh. Apa kali apa? Yelah, berapa masa diperlukan nak buat 10 potret? 5. Apa dia nak kena kali apa? Saya pun kena minyak je. Okey, kita guna gambar. Tengok macam mana cikgu buat Okey, soalan tu kata dia nak lukis 10 potret. Betul tak? 10 potret kan? Okay. Jadi kita lukislah 10 potret. Tak payahlah lukis potret cantik-cantik. Kita buatlah 10 petak. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ni 10 potret. Okey, dia cakap
untuk nak buat 5 jam, cuba tengok ni. Untuk nak buat 2 potret, semua orang tengok. Nak buat 2 potret, ambil masa berapa jam? 2 potret ambil masa berapa jam? 5 jam. Okey, sekarang ni kita so kita kumpulkan ikut 2 potret. Okey, ni 2 potret. Berapa jam ni? 2 potret berapa jam? Tadi awak cakap 5 jam. 5 jam. Tulis kat sini 5 jam. Ni 5 jam. Buat 2 ni saja 5 jam. Okey, sekarang kita nak siapkan semua sekali. So kita kita petakkan lagi. Petakkan lagi. Buat lagi 2. Berapa jam lagi? Berapa jam lagi diperlukan? Berapa jam lagi? Buat 2 potret. 5 jam lagi. 10 jam. Okey. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak. 10 jam. Ada lagi baki tak? Ada lagi tak baki nak kena lukis ni? Ada lagi, ada 6 lagi, betul tak? Okey, sekarang lagi 2 ni, kita kumpulkan 2 ni pula. 10 jam. Ni 10. Okey. Okey, berapa jam ni? Buat lagi 2. 5 jam juga, betul? Okey, sekarang untuk yang seterusnya, kita buat lagi 2. 5 jam juga. Pelukis ni pun sama, buat lagi 2. So berapa jam? Dah 5 jam lagi. Okey, yang terakhir lagi 2 dia kena buat. Dah buat 8 dah. So sekarang nak buat lagi 2. Cukuplah 10. Berapa jam? Berapa jam? So maksudnya dia nak buat 10 ni, berapa jam ambil masa? Guna operasi apa? 25 jam. Yelah, guna operasi apa pandai? Kali. Kali tambah. Boleh, tambah pun boleh. Okey, tambah pun boleh. Tambahlah semua. Saya nak kali. Okey, so dapat 25 jam. Okey, ada murid nak guna kali. Boleh juga. Okey, boleh pilih. Boleh pilih mana satu awak nak buat. Nak darab ke atau nak bahagi? Boleh. Bahagi pula. Tambah. So, 5 jam darab dengan 5 kali melukis. Dapat tak 5 kali melukis? So, sama dengan 5 darab 5 berapa? 25 jam. Itulah maksudnya. Cikgu, kalau saya nak jawab soalan, guna gambar-gambar macam ni, boleh ke? Tak ada kuis ke? Tak sempat lah. Dah sekarang dah pukul apa? Ingat sempat tadi. Okey, kita nak ambil. Nanti cikgu. Tak apa. Nanti kita buat. Nanti cikgu buat. Tengoklah ada masa ni cikgu buat. Okey, so 5 jam darab dengan 5 kali melukis. Maksudnya 25 jam. Okey, cikgu, kalau soalan matematik, saya buat lukis macam ni, boleh ke? Boleh. Jangan awak ingat matematik ni semua tambah tolak darab bahagi je. Matematik ni ada banyak cara. Tak semestinya guna gambar tambah tolak darab bahagi je. Tengok tadi cikgu ajar lukis jam, ada guna garis nombor, ada yang guna lukis-lukis macam ni, ada yang buat jadual, boleh. Asalkan dapat jawapan. Dan jawapan tu betul lah. Okey? Okey, soalan seterusnya. Soalan D yang terakhir sekali. Cepat nak habis dah ni. Okey, sebuah mesin dapat mencetak 300 helai risalah dalam masa 20 minit. 300 helai. 300 helai dalam masa 20 minit. Anggarkan masa yang diambil untuk mencetak 1,500. Macam nak buat ni? Ada idea tak? Okey, sekarang cikgu nak tanya awak. Okey, ni 300. Okey, 300 helai, berapa minit dia ambil? 20 minit. 20 minit. Soalan, okey, soalan nak berapa minit? Soalan nak berapa risalah? Nak berapa risalah? 1,500. Okey, sekarang ni cukup ke? Cukup ke 300 ni? Cukup ke? Cukup ke? Tak cukup. So, kita tambah lagi 300. Okey, cikgu tambah lagi 300. Okey, bila cikgu tambah 300, baru berapa? Cepat. Bila cikgu tambah 300, 3 tambah 3 berapa? Janganlah bising. 3 tambah 3 berapa? Baru berapa ratus? 3 tambah 3 ni baru berapa ratus? 600 ni cukup ke dengan 1,500? Betul lagi. Tambah lagi. Tambah lagi 300. Tambah lagi
300 sampai jadi 1,500. Awak tambahkan lagi 300. Cikgu nak cepat kan? Cikgu tambah lagi 300. Tambah lagi 300. Okey, cuba awak tambahkan semua ni. Dapat berapa? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okey, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 berapa? 5 ber? 15. Betul tak? Betul tak ni? So ini yang 1,500. so maknanya ini yang kita nak kan? So maksudnya 300 300 300 300 300 ni maksudnya berapa minit kita perlukan masa. Jadi kita tambahlah semua ni. 20 minit ni tambah lagi dengan 20 minit. Yang ni pun perlu 20 minit juga. Nak buat 300 ni 20 minit juga. So 20 minit ni pun untuk nak buat 300 ni pun 20 minit lagi. Nak buat lagi 300 ni 20 minit lagi. So sebenarnya masa diambil berapa minit? Guna operasi apa? Dah tak tahu dah. Betul. Oh, kejap. Okey. Guna operasi apa? Tambahlah kan? Tambah. Tambahlah. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berapa? 100. Maksudnya untuk nak 110. 100 je. Mana datang 110 tu? 100 saja. Jadi bermaksud untuk nak buat 1,500 helai risalah, kita perlukan masa sebanyak 100 minit. Okey, tu maksud dia. Okey, cikgu kalau saya nak bagi jawapan dalam jam dan minit boleh tak? Boleh. Aduh, nak bagi 1 jam 1 jam 40 minit. Boleh. Boleh juga nak bagi jawapan dalam jam dan minit. Boleh. Mabuk. Nak bagi minit saja pun boleh. Tak ada masalah. Sebab jawapan dia tak cakap pun dia nak dalam bentuk apa. So ada 2 jawapan. Jawapan ni pun boleh. Jawapan yang ni pun boleh. Itulah ceritanya. Sebab soalan tu cakap dia nak 1,500. Kalau kita buat 300 je baru 20 minit. Kalau kita tambah lagi 300 baru 20 minit. Itu baru 600. Kalau tambah lagi 300 baru 900. Baru 20 minit. Tambah lagi 20 minit. Tambah lagi 300 baru 1,200. 20 minit. Tambah lagi 300 baru dapat 1,500. So kita tambahlah semua masa-masa ni. 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 dapatlah 100 minit. Maksudnya bila nak cetak poster COVID ni, kita perlukan masa sebanyak 100 minit nak cetak 1,500. Ni ada banyak cara sebenarnya. Cara ni boleh guna bentuk lazim, boleh guna lukis-lukis, boleh buat gambar-gambar macam ni, boleh. Tak ada masalah. Okey, terpulang pada kita nak buat macam mana. Okay, sebenarnya ada cara lagi senang. Kita ambil 1,500, kita bagi dengan 300 dulu, dapat 5. So dapatlah 5 kali cetak. 5 kali cetak dalam 20 dapat 100 pun boleh juga. Tapi tu susah sikit lah. Lepas tu cikgu nak guna kaedah sini supaya awak boleh nampak. 300 ni 20 minit. Tambah lagi 300, 20 minit dan seterusnya. Sampailah 1,500. Okey, setakat tu boleh faham tak ni? Okey mungkin susah sikit lah sebab jumpa dalam Google Meet ni awak ni dalam banyak main. Okey. So dah selesai, cikgu tamatkan recording dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.